Yang ni latihan yang cikgu dah bagi kamu minggu lepas. Jadi cikgu nak bagi jawapan je lah. Boleh? Okey. Ni nombor 1. Apa jawapan dia? Cikgu akan panggil seorang-seorang. Dia kena bagi tahu cikgu jawapan dia. No? Dia dapat apa? Kita start dengan Aisyah nombor 1. Aisyah dapat jawapan berapa? Saya dapat 33,400 joule. 33,400 dalam bentuk piawai Aisyah. Dalam bentuk piawai. 3.3 darab 10 kuasa 4. 3.34 lah. Darab 10 kuasa 4 joule. Boleh lah. Jadi yang ni senang tau sebenarnya. Kebanyakan soalan dia senang. Cikgu ingat dia susah ke? Punya dia senang je. Alright, Umairah. Soalan nombor 2. Umairah bagi cikgu jawapan dia, Umairah. Cepat Umairah. Jawapan nombor 2. Beritahu cikgu apa jawapan dia? Cepatlah. Tak buat cikgu. Tak buat. Cikgu akan lukis hangman ni. Kalau kata ramai tak buat, nanti siap je cikgu punya orang hangman ni. Cikgu denda. Okey. Huda bagi cikgu jawapan nombor 2. Saya dapat 1.13 darab 10 kuasa 6 joule. Okey, betul. 1.13 darab 10 kuasa 6 joule. Alright, Alia nombor 3. Bagi tahu cikgu jawapan dia. Alia nombor 3. Kerja cikgu, kejap. Hebat dah. Okey, apa jawapan dia? 7.5 darab 10 kuasa 5. Okey. Apa formula yang kamu pakai? Formula apa pakai? Kejap. PT kan? Betul. Kamu pakai formula Q dengan PT. Lepas tu kamu akan masukkan dalam formula. Betul? PT. PT yang sama dengan tu Bukan. Lepas dah pakai formula ni, pakai formula mana? Q ni Tak tahu mana cikgu tak nampak kau punya kertas. Lepas pakai PT, pakai formula apa? Q sama dengan ML. Q sama dengan ML, betul. Betul-betul buat lah Alia. Kalau kata buat kena faham. Alright, seterusnya. Okay. Siapa bawah dia? Amira. Nombor 4. Saya dapat 1.09 kali 10 kuasa 6 joule. Tak betul jawapan Amira sekali lagi. Kamu buat jalan kerja macam mana? Ni cikgu ke 9.2. Saya buat macam ni. 9.2 kali 10 kuasa 5. Itu jawapan dia. Betul. Yang ni senang je sebab dia kata 100 darjah Celsius kan yang tukar jadi steam, jadi kita tak ada melibatkan MC theta nah. Jadi kita terus pakai Q sama dengan ML. 9.2 darab 10 kuasa 5 joule. Ya, siapa panggil cikgu? Saya. Kalau dapat 9.2 darab 10 kuasa 11. 11? Salah tu kamu punya kuasa. Yang ni ke? Yang ni 10 kuasa 6. Ni cikgu tahu kenapa. Kamu tak convert 400 gram jadi kg. 400 gram berapa kg? Convert jadi 0.4 kg. Masuk je lah dalam formula Q sama ML. Cikgu tulis lah. Q sama ML, M kamu 0.4 darab dengan L kamu 2.3 darab 10 kuasa 6.
Kamu kira. Dapat 920,000. Jadi 920,000. dapat. Maknanya 10 kuasa 5 kan tu? Betul? Oh, okay. Dapat? Alright. Nurin Iman, nombor 5. Nurin. Uh, 9.9 kali 10 kuasa 5 Joule. 9.9 kali 10 kuasa 4 ke kuasa 5? 5. Ini kamu convert tak 300 gram ni jadi kg? Convert tak? Jadi 0.3? Convert 0.3. Oh ya? Cikgu dapat 10 kuasa 4. Ya, 10 kuasa 5. Tak tahu cikgu. Tak, cikgu darab 0.3 darab 3.3 eksponensial 5. Kan? 1, 2, 3, 4 je. Betul kan? 9.9 darab 10 kuasa 4. Yang ni dia nak apa? Joule lah. Alright. Kamu careless juga tu masa kamu tukar. Okay, nombor 6 Safatul. Safatul apa jawapan nombor 6? Berapa? 6? Kena campur dua-dua. 20. Yang ni siapa tu kira asing-asing tak? Dia ada dua benda. Yang nombor 6 ni. Saya campur terus. Yelah, dah campur terus dapat berapa? 26. Lagi? Hujung tu apa? 26 je? 26, 72, kosong. Besar ni. 26. Yang ni jawapan dia cikgu bagi. 1.34 darab 10 kuasa 6 Joule. Boleh? Jadi kita tengok lah. Cikgu tengok. Tengok siapa tu buat betul ke tidak lah. Jadi berapakah banyak haba diperlukan untuk memanaskan 2 kg ais hingga menjadi air. Jadi kalau 2 kg ais tu kita anggap ais tu start dengan 0 darjah Celsius lah. Jadi 0 darjah Celsius kena tukar dulu fasa jadi dari air 0 darjah Celsius. Lepas tu baru boleh naikkan suhu dia dalam keadaan cecair kepada 80 darjah Celsius. Boleh? Siapa tu buat macam ni ke? Jadi kat sini dia melibatkan Q sama dengan ml. Kat sini dia melibatkan Q sama dengan MC theta. Okay, jadi kamu gantikan. M kamu sekarang 2 kg lah. Jadi 2 darab dengan L pelakuran kamu 3.34. Okay. Darab 10 kuasa 5. Okay, yang belah sini sama M dia. Tapi kita pakai C 4200 ni kan. 4.2 darab 10 kuasa 3. Lepas tu darab dengan kamu punya perubahan suhu 80 darjah Celsius. Jadi kamu kira Q ni, yang ni Q1, Q2. Bila kamu jumlahkan dapat Q total lah ni. Yang tu yang dia nak berapakah haba total. Kalau dia tanya haba maknanya dia nak Q lah. Jadi jawapan dia patut dapat 1.34. Nanti kamu kira balik lah. Cikgu saya apa ni yang kg, 2 kg tu saya buat ni dalam gram. Kenapa kau buat dalam gram? Okay. Unit SI dia kg lah. Dalam kg bukan dalam gram. Okay. Sorry cikgu. Okay, tak apa. Nanti kamu betulkan. Siapa seorang lagi kita nak pilih? Anis, nombor 7. Apa kamu dapat jawapan dia? Anis dengar tak suara cikgu? Nombor 7. Saya tak cikgu. Kamu. Okay. 1.004 darab 10 kuasa 4 Joule. Betul, 1.004. 1.004 darab 10 kuasa 4 Joule. Yang ni kalau tulis 10,040 pun tak apa nak cikgu terima. Okay, Umairah tadi sebab kamu seorang je tak buat. Jadi cikgu denda Umairah, cikgu tulis kat sini. Umairah didenda.
Okay, dia kena buat homework ni. Yang 7 orang ni dia kena buat 2 kali. Okay, nanti kamu datang sekolah cikgu nak tengok ada 2 set. Faham tak? Umairah? Umairah? Macam mana cikgu? Kamu kena denda. Kamu kena tulis soalan ni dengan jawapan dia 2 kali. Faham? Nanti cikgu cek buku kamu masa kamu balik sekolah nanti cikgu nak ada 2 kali tulisan ni lah dengan jawapan. Faham? Ha. Salin soalan. Ha. Salin soalan. Tak boleh print. Salin soalan lah. Okay. Dia orang siapa yang lain yang tak buat tu nanti cikgu cek buku dia no. Ha. Okay. Ni meh kita start kelas kita yang subtopik baru kita hari ni. Kita nak tengok tajuk hukum gas. Okay. Okay, hukum gas. Hukum. Jadi kita nak belajar pasal new law. Law hukum. Nah, okay. Jadi kamu tengok bawah ni ada gambar apa ni? Ni gambar apa? Apa yang berlaku dalam gambar ni? Apa yang dicurahkan ke atas kamu punya belon yang comel ni? Apa ni? Kenapa tiba-tiba belon kamu macam tomato Apa yang berlaku? Cerita kat cikgu. Siapa boleh cerita kat cikgu? Apa yang dia rasa berlaku kat dalam gambar ni? Air panas lah cikgu. Mengecut. Panas ke ni? Yang ni dalam belon kamu ada apa? Dalam ni ada apa? Gas. Air. Udara. Ada gas, ada udara. Boleh? Dalam ni pun ada gas tapi Cikgu, ya? saya confused. Gambar first tu belah kanan ke belah kiri? Oh, gambar yang cikgu dah conteng dah ni. Yang belon tu asal-asal dia bulat macam ni kan? Bulat. Lepas tu dia tuang sesuatu. Menyebabkan belon ni jadi apa? Kecut. Kecut. Kamu rasa yang dituang ni sejuk ke panas? Sejuk ke panas? Macam mana boleh kecut? Sejuk. Sejuk sebab sebenarnya yang dituang ni adalah liquid nitrogen ataupun liquid helium. Boleh? Liquid nitrogen. Liquid nitrogen ni sangat sejuk. Jadi bila kita tuang di atas belon, apa jadi dengan gas dalam belon tu? Apa jadi dengan gas dalam belon tu? Mengecut. Dia mengisi ruang yang lebih sikit kan? Isi padu dia berkurang. Betul? Isi padu dia berkurang. Jadi hari ni kita nak tengok tu lah gas, dia punya sifat-sifat dia dan kuantiti-kuantiti fizik yang dipengaruhi. Boleh? Jadi kita nak tengok gas ni kalau kata dia bulat belon besar ni, gas kamu ni dia molekul-molekul kan, dia menghentam dinding ni. Jadi dia menghasilkan apa yang kita panggil sebagai tekanan. Boleh? Jadi cikgu nak kamu nanti kita akan bincangkan pasal tekanan. Lepas tu nampak tak? Gas ni dipengaruhi oleh apa? Suhu kan? Jadi kita ada beberapa kuantiti fizik kita nak bincang. Satu lagi isi padu dia. Isi padu dia berubah nak. Okay. Yang ni hari ni kalau kata hukum gas, kita fokus pada gas saja. Dia tak melibatkan pepejal, tak melibatkan cecair. Alright? Okay. Jadi bagaimana molekul gas dapat menghasilkan tekanan? Yang ni kita terang kat kamu. Dia boleh tanya kamu dalam exam. Jadi macam mana molekul gas kecil kan? Macam mana dia boleh menghasilkan tekanan? Jadi untuk kita faham, kita guna teori kinetik gas. Kamu dah belajar dalam kimia tak? Teori kinetik gas apa dia? Teori kinetik gas tu apa? Siapa tahu teori kinetik gas tu apa? Kita tahu cikgu. Kamu dah belajar kan? Ini anda yang cikgu yang belajar. Kita cikgu, siapa tahu apa itu teori kinetik gas? Siapa tahu jawapan dia? Siapa-siapa saja. Jawab je lah. Siapa-siapa saja. Siapa tahu apa itu teori kinetik gas? Gas bergerak Semua dengan gas tu laju. dia ada zarah-zarah yang diskret. Dia Dia sentiasa ada bergerak beberapa secara rawak. andaian kan? Betul. Yang Aisyah cakap tu masuk dalam teori kinetik gas. Syairah, kamu buat apa tu? Okay. Jadi gas kita ada beberapa andaian.
Boleh? Ada berapa andaian? Jadi yang tadi yang Aisyah sebut tu betul lah. Jadi andaian untuk gas sentiasa bergerak secara rawak. Lepas tu kita akan tengok dia dalam satu bekas yang tertutup no. Jadi mari kita tengok simulasi ni. Kamu tahu cikgu kalau kamu tak nampak gambar apa-apa. Jadi kalau kata nanti cikgu bagi kamu link PDF ni, kamu boleh klik kat bahagian mana yang gambar dia yang kamu nampak, boleh klik lah nah. Jadi dia akan buka kat kamu simulasi-simulasi yang cikgu dah bubuh dalam kamu punya nota. Alright, jadi patutnya keluar macam yang cikgu ni link dia, kamu cakap allow, lepas tu dia akan buka kan. So kamu klik je. Okay, jadi dia akan bukakan set ni. Kalau tak boleh tak apa, cikgu akan bagi kamu link asing. Okay, jadi yang ni simulasi kita yang pertama, kita nak tengok gas tu dari segi molekular dia lah. Kita nak terangkan macam mana terhasilnya tekanan. Bila sebut pasal teori kinetik gas, kita nak terangkan tekanan tu daripada pergerakan molekul-molekul gas, faham? Jadi dia melibatkan molekul-molekul. Jadi kita nak tengok apa jadi. Nampak tak skrin cikgu sekarang? Nampak tak? Nampak. Ada apa? Ada pump kan? Nampak? Ada pump, nampak? Nampak. Ada pump, lepas tu ada yang ni kita panggil sebagai tolok. Mengukur tekanan kita panggil dia sebagai tolok Bourdon. Tolok Bourdon lah. Tolok Bourdon akan ukur tekanan. Jadi kita boleh ukur dalam macam-macam unit. Kata kita nak ukur kalau dalam unit SI dia Pascal. Cikgu akan tunjuk kamu lah. Yang ni unit kilopascal. Jadi kita boleh tukar. Kat sini ada termometer. Termometer ni ada dua bacaan, Kelvin dengan darjah Celsius. Alright. Lepas tu yang ni bekas tertutup kita. Jadi gas tak ada lagi dalam ni kan. Jadi macam mana nak dapat gas, kita pump kan masuk gas. Pump. Alright, nampak gas dah masuk. Okay, jadi gas sentiasa bergerak secara rawak kan. Maknanya kamu tak boleh cakap gas tu bergerak ke kanan. Gas tu gerak ke kiri. Dia gerak rata-rata dia. Okay. Jadi nampak tak apa yang dia buat? Dia menghentam dinding bekas. Nampak tak? Jadi dia akan mengisi ruang gas ni. Sifat dia mengisi ruang kan. Jadi dia akan menghentam dinding bekas tu. Jadi kemudian kita tengok collision counter. Collision tu berapa banyak hentaman dia hentam dinding tu. Okay. Jadi sekarang ni bilangan hentaman dia 55 hentaman dalam masa 10 P saat. P tu apa? P tu kamu punya imbuhan apa? Siapa ingat? Siapa ingat P tu apa? P tu imbuhan, macam K tu imbuhan. K tu kilo kan? P tu apa? Pico, betul, pico. Jadi 10 pico saat sebab gas kamu gerak laju tau. Di dalam 10 pico saat dia kata ada 55 hentaman. Jadi bila dia hentam dinding ni, dia ada momentum kan. Jadi bila dia hentam dinding ni, dia menghasilkan daya. Boleh daya impuls. Kita dapat daya impuls sebab dia bergerak, momentum dia berubah. Ingat lagi tak pasal momentum tu? Perubahan momentum menghasilkan daya impuls. Boleh nak? Jadi daya per luas permukaan, maknanya tempat yang dia hentam dinding ni luas permukaan, kita akan dapat tekanan, bacaan tekanan ni. Jadi molekul gas kamu dia bergerak secara rawak, dia menghentam dinding bekas. Jadi dia punya dia ada perubahan momentum pada dia. Perubahan momentum tu menghasilkan daya. Daya tu berubah. Daya tu kita bahagikan dengan luas permukaan, kita akan dapat tekanan. Jadi tekanan ni ada faktor-faktor dia yang kita boleh tingkatkan tekanan tu. Apa faktor-faktor kamu rasa yang boleh meningkatkan tekanan ni? Apa faktor-faktor dia? Isi padu. Isi padu dia, betul? Kalau kata bekas ni cikgu sempitkan dia. Lepas tu kita tengok berapa banyak dia menghentam dinding bekas tu. Kamu nampak tak bekas sekarang kecil dah? Nampak? Takut slow. Nampak? Okay, jadi sekarang nampak tak hentaman dia bertambah daripada 55 sekarang jadi 79 kan? Maknanya tekanan dia pun akan bertambah. Jadi betul isi padu mempengaruhi tekanan. Lagi kamu rasa apa? Siapa boleh bagi cikgu lagi? Suhu. Suhu. Bila kita tambah suhu apa jadi pada molekul kamu ni?
Siapa betul? Apa yang jadi pada molekul bila kita tambah suhu? Dia lambat. Tak tahu. Tak. Dia bukan jadi makin lambat, dia jadi makin apa? Makin cepat tenaga Semakin kinetik. laju. Tenaga kinetik dia bertambah. Jadi kalau kita panaskan dia, nampak tak suhu tu meningkat. Jadi sekarang ni suhu dia meningkat laju lah. Jadi kamu nampak dia punya pergerakan tu. Jadi bila dia gerak laju, hentaman dia bertambah tak? Bertambah. Bertambah. Bila kata dia gerak lagi laju, dia lagi banyak menghentam dinding. Macam kamu lah. Kalau kamu duduk dalam bekas sempit, kamu tak bergerak, tak ada hentam dinding. Tapi kalau kamu bergerak, kamu hentam dinding lah kan. Jadi kalau dia gerak lagi laju, kadar hentaman dia bertambah, jadi tekanan pun akan meningkat. Jadi suhu mempengaruhi tekanan. Jadi isi padu. Ada satu lagi faktor apa? Siapa boleh tahu kat sini? Dekat gambar ni. Satu lagi faktor. Cepat. Kat gambar ni apa yang cikgu boleh ubah lagi? Tekanan. Bilangan molekul gas ni. Kalau cikgu faham lebih kan, ni maknanya kamu punya mol. Bilangan mol. Tapi kalau untuk fizik kita tak tengok bilangan mol tu, kita akan bagi bilangan tetap. Nampak tak? Cikgu tambah sampai terbuka. Sampai terbuka bekas cikgu, nampak tak? Sebab tinggi sangat tekanan dia. Dia dah lepaskan kamu punya molekul-molekul gas tu, pasal pressure dia jatuh balik. Nampak? Okay. Nampak. Alright, jadi kita balik kepada kita punya nota. Nanti kamu boleh tengok simulasi ni. Jadi teori kinetik, bila cakap pasal teori kinetik gas, dia akan tanya kamu macam mana tekanan dihasilkan oleh kamu punya gas yang dalam bekas tertutup ni kan. Jadi kat sini dia beritahu kat kamu tekanan tu. Di molekul gas sentiasa bergerak secara rawak. Apabila molekul gas berlanggar dengan dinding bekas dan melantun balik, daya dikenakan pada dinding bekas. Kan? Kita anggap dia macam benda hidup lah. Jadi bila dia berlanggar, dia akan masukkan daya. Jadi daya per unit luas. Jadi daya bahagi dengan luas permukaan adalah tekanan. Jadi untuk kes ini, sebab yang bergerak, yang menghasilkan daya itu adalah gas. Jadi yang kita dapat tu adalah tekanan gas. Okay. Jadi kita ada 3 kuantiti fizik yang cikgu nak tekan, sebab kita akan ada 3 set eksperimen. Jadi kita ada tekanan. Jadi ni kuantiti fizik kita. Yang pertama tekanan. Lepas tu kita ada suhu. Macam mana suhu ni mempengaruhi kamu punya tenaga kinetik molekul? Tenaga kinetik dia akan bertambah bila suhu meningkat kan. Dia jadi makin laju. Tu maksudnya tenaga kinetik dia bertambah. Dan isi padu dia Jadi kalau bekas tu dibenarkan mengembang, kamu pernah tak bekas kamu ada air, kamu ada tapau air, kamu isi dengan air panas, lepas tu kamu tutup cepat-cepat. Lepas apa kamu nampak? Kamu nampak bekas kamu macam nak mengelembung kan? Mengecut. Mengelembung. Mengecut. Sebab gas tu mengembang bila suhu tinggi. Boleh? Dia mengecut bila suhu sejuk. Ataupun kalau botol kamu dah isi dia dengan air, lepas tu kamu letak dia dalam freezer. Botol kamu tu mungkin akan jadi kemik. Betul tak? Siapa pernah buat? Jadi kalau jadi kamu punya botol kemik sebab apa? Dalam dia tu gas dia tu isi padu dia berkurang. Sebab suhu berkurang, dia akan duduk rapat-rapat sikit kan. Tenaga kinetik dia kurang kan. Jadi isi padu pun berubah. Alright. Jadi hari ni kita nak tengok hukum gas kita. Ada 3. Okay. Cikgu dah tulis dah lawa-lawa. Jadi hukum gas ni untuk kita mengkaji hubungan antara 3 kuantiti fizik yang cikgu sebut kat atas tu. P, V dengan T. Boleh? Jadi kita akan kaji kuantiti fizik P, V dengan T bagi gas. Dan dia tertakluk di dalam 3 hukum gas ni. Kita ada 3. Jadi kamu nampak ni cikgu tulis hukum Boyle. Jadi cara nak baca dia Boyle. Jadi ni nama orang tau. Ni nama orang, kita tak boleh salah eja ingat kalau kamu boleh sebut Boyle. Kalau kamu nak bagi senang nak ingat macam mana nak eja nama dia ni Boyle kamu, dia melibatkan P dengan V. Maknanya kita akan tengok hubungan P ni apa? Pressure tekanan dengan isi padu. Jadi hukum Boyle ni melibatkan hubungan antara tekanan gas dan isi padu gas. Okey, kalau kata hukum Charles, jadi hukum kedua kita hukum Charles, dia melibatkan hubungan antara isi padu dan suhu. Alright. Lepas tu kita ada last sekali, kita ada hukum tekanan. Yang ni bukan nama orang. Okay, jadi tak apa. Jadi hukum tekanan melibatkan
tekanan dan suhu. Jadi kamu kena ingat nama dan kamu kena ingat dia melibatkan siapa. No? Boleh Boleh? Alright. Jadi kita ada 3. Jadi kalau kata kuantiti fizik kita ada 3, P, V, T kan. Jadi kalau kata 2 orang ni berubah, kalau dia nak tengok hubungan P dengan V, kita akan ubah seorang akan jadi dimanipulasi, seorang akan jadi bergerak balas kan. Maknanya seorang lagi akan jadi dimalarkan. Jadi kalau P dengan V tu yang berubah, yang kita malarkan apa? Antara 3 ni. Yang kita malarkan kuantiti fizik kita yang ketiga. P. Jadi kita akan malarkan suhu. Suhu malar. Okay, jadi untuk fizik satu lagi malar yang tadi cikgu cakap pasal kemolaran itu banyak mana molekul kan. Jadi jisim gas pun kita set sebagai malar. Jadi kita guna jisim gas yang sama setiap kali. Jadi jisim gas pun malar. Jadi kalau hukum Charles apa yang malar? Kalau V dengan T yang berubah? E, pressure kan orang. Jadi P tu malar. Jadi kalau kata pressure malar maksudnya bekas kamu tu mesti boleh berubah dia punya volume dia. Boleh? Dia macam P cagari, kita boleh ubah volume dia. Jadi P kamu malar dan jisim lah. Semua orang ni jisim malar lah. Jadi yang ni P malar, jisim gas tu M gas lah. Okay, kalau hukum tekanan apa yang malar? Apa yang tak berubah? Volume kamu, V malar. Jadi kalau kata eksperimen ataupun dia tanya kamu apa yang tidak berubah, yang ni lah kamu kena cakap lah. V malar, P malar, T malar ni. Jadi jisim pun malar. Alright, jadi kita nak tengok sikit pasal tekanan sebab yang ni first time kamu dengar ke sebelum ni kamu pernah belajar pasal tekanan waktu kamu mendengar rendah, ada tak? Ada? Tak ada lagi? Ada? Okay, jadi kalau tanya pasal tekanan tu tadi kan daya yang bertindak ke atas satu unit luas permukaan. Jadi kalau kata daya F, jadi dia ada formula dia lah. P adalah sama dengan F per A. Boleh? F tu daya, A tu adalah area, luas permukaan kamu. Jadi F ni unit dia Newton kan? Area unit apa? Luas permukaan unit apa? Meter kuasa 2. Boleh? Sebab kita pakai meter unit SI untuk panjang kan? Jadi kalau luas unit SI dia meter kuasa 2. Jadi pressure ni unit SI dia Newton, dia bukanlah Newton meter negatif 2 ni adalah sama dengan Pascal. Boleh? Sebab tu unit SI dia adalah Pascal. Faham? Jadi unit untuk pressure yang ni baru untuk kamu. Pascal. Boleh? Kita ada saintis nama Pascal tu, jadi kita ambil nama dia. Jadi Pascal ni simbol dia PA. PA tu Pascal lah. Jadi kalau kata KPA tu kilo Pascal lah. Right? Jadi unit untuk tekanan Pascal. Jadi ada unit-unit lain yang contohnya macam ATM. Ataupun sentimeter HG ataupun nanti kamu tengok ada PSI. Apa ini? Pound square inch. Yang ni Amerika selalu guna. Sebab dia pun suka guna pound, lepas tu suka pakai inch kan. Pound per square inch. Okay, jadi yang ni unit untuk orang Amerika. Okay, jadi suhu biasalah. Unit SI dia kamu kena ingat lah. Kelvin. Okay, unit lain tu yang kita biasa guna kat Malaysia darjah Celsius. Kalau kat Amerika dia pakai guna darjah Fahrenheit. Kita suka pakai Fahrenheit. Okay. Lepas tu isi padu pula dia punya unit SI dia selalu kita pakai meter padu. Tapi tak apa je kalau unit-unit lain ni, tapi dia bukan unit SI lah, yang tu kamu kena ingat lah. Jadi kalau kata Pascal nanti kamu akan belajar lebih pasal tekanan ni dalam tingkatan 5. Dia sebenarnya ada tajuk special. Kalau sebelum ni tahun lepas memang belajar dalam tingkatan 4 tapi dia dah bawa pergi tingkatan 5 lah, dia akan sambung daya part 2. Jadi sebenarnya daya kamu tak habis lagi kan. Kita akan dengar lagi pasal daya dalam bahagian 2. Okay, jadi cikgu ada gambar menarik kan untuk menunjukkan tekanan. Sakit tak? Yang ni contoh tekanan lah. Daya bertindak pada luas permukaan. Jadi kalau tak kasut tumit tinggi ni luas permukaan dia kecil kan. Jadi nampak artikel ni sebenarnya daripada artikel surat khabar. Dia kata a woman will spend 5 years in jail for attacking a woman who unintentionally trod on her foot. Ada perempuan ni pijak kaki perempuan lain, pakai tumit tinggi dia. Lepas tu perempuan ni tumbuk perempuan tu, lepas tu perempuan tu kena masuk penjara. Okay, sebab apa? Bila orang pijak kaki kamu pakai pasal tumit tinggi ni, kaki kamu berlubang tau.
sebab dia tajam, tekanan dia tinggi sangat lah. Jadi berhati-hati kalau kamu naik bas ke apa, kata kamu jangan diri kat belakang orang yang pakai tumit tinggi, nanti dia terpijak kaki kamu. Okay, alright. Okay, mari kita tengok eksperimen first kita. Saya ingatlah kita nak cakap pasal hukum gas. Eksperimen first tu melibatkan tekanan dan isi padu. Siapa ingat tekanan dan isi padu tu hukum yang mana satu? Boyle, Charles ke hukum tekanan? Boyle. Boy. Ya betul, Boyle. Okay. PEV Boyle. Boyle. Alright, jadi eksperimen. Nak habis dah masa cikgu, ada less than 1 minute lah. Jadi kita akan isikan ni. Jadi cikgu nak nanti kamu kena lengkapkan kamu punya laporan eksperimen ni lah nak. Jadi yang ni ada jawapan ni semua dalam buku teks kamu. Cuba cikgu kosongkan sebab cikgu nak ajar kamu. Jadi kalau eksperimen yang melibatkan P dengan V, setup dia senang saja. Okay, kamu tengok ni. Ni sebenarnya kita boleh je buat kat makmal. Nanti kamu tengok. Nanti kalau ada masa kan, kalau kata kita ada masa lebih, cikgu boleh tunjuk-tunjuk kamu radas sebelum kamu kena buat sebenarnya lah untuk paper 3 kan. Ni yang ni kita panggil dia sebagai tolok Bordon. Dalam buku teks kamu panggil tolok tekanan. Tapi kod lah lepas ni kamu dengar tolok Bordon tu benda yang sama lah dengan tolok tekanan lah. Jadi kita sambung dia dengan tube getah terus kepada satu picagari. Jadi kita pakai picagari sebab apa? Sebab dia ada omboh kan. Omboh ni kita boleh laraskan dia. Kan? Jadi maksudnya bila kita